Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin, amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب وَمَنْ لَمْ يُحِبْ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ يُحِبْ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Ahli Jawatan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dalam keadaan kita menanti beberapa hari lagi akan memasuki bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Dan alhamdulillah tuan-tuan, masya-Allah, mungkin di kalangan ahli qaryah tuan-tuan sedang berada di tanah suci ataupun sedang melakukan tawaf dan sebagainya, masya-Allah. Namun kita juga bersyukur pada Allah. Allah Taala tetap masih lagi bagi taufik pada kita dapat buat amal, masya-Allah. Surau tuan-tuan pun macam Madinah dah, masya-Allah. Bau pun bau Masjid Nabawi, kapet pun kapet Masjid Nabawi. Imam pun macam Imam Madinah, masya-Allah. Allah berkati qaryah tuan-tuan, masya-Allah. Baik tuan-tuan, menyambung dengan kita Kitabul Adab. Kitabul Adab yang dikarang oleh Habib Muhammad Amin Al-Azhad Al-Madani hafizahullah taala. Masih lagi kita berada pada bab membicarakan tentang adab tidur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk kita amalkan adab tidur seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjalani tidur kita dalam keadaan dikira sebagai ibadah. Baik. 20 kalau kat sini tanda 27. Membaca tasbih Fatimah. Ini dipanggil tasbih Fatimah. Apa itu tasbih Fatimah? Kalau dalam fadhil zikir dibahaskan tasbih Fatimah ni dipuji tebal dia hampir dekat 50-60 lai bahas pasal tasbih Fatimah je. Nak bagi tahu keutamaan tasbih Fatimah. Apa itu tasbih Fatimah dan kenapa dipanggil tasbih Fatimah? Kerana Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha lah yang telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah memberi amalan ini kepada Sayyidatina Fatimah Zahra. Maka tasbih ini dikenal dengan nama tasbih Fatimah. Baik. Iaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Berdasarkan hadis Imam Abu Daud menyatakan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Di sini tulis alaihi salam kerana dalam kitab Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Imam Ghazali Minhajul Qasidin tak salah saya, membahaskan tentang boleh ataupun tidak keluarga Nabi ini dipanggil dengan alaihi salam. Sebab familiar kita tahu kalau alaihi salam keluarga Nabi ni Syiah kebiasaannya. Jadi Imam Ghazali bahas. Maka Imam Ghazali kata untuk keluarga Nabi dibenarkan kerana keluarga Nabi-Nabi dulu pun kita panggil alaihi salam. Contohnya Siti Hawa kita panggil radhiyallahu anha ke alaihi salam, alaihi salam. Hajar alaihi salam kita tak panggil Hajar radhiyallahu anha. Sarah alaihi salam
Cuma Imam Ghazali kata menjadi waqi' sekarang, keadaan sekarang ni orang Syiah banyak guna alaihi salam sehingga kan benda tu jadi eksklusif. Kalau guna alaihi salam, dia ni Syiah ni. Walhal di sini Syekh ni pengarang kitab ni nak mendatangkan pandangan Imam Ghazali, nak menunjukkan bahawa alaihi salam tu boleh digunakan, cuma jarang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Kebiasaannya digunakan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah akan guna alaihi salam. Baik. Jika seandainya kamu datang kepada Nabi SAW dan meminta kepadanya pembantu, kerana sesungguhnya kamu telah lelah dengan pekerjaan rumah. Kata ulama, kisah ini berlaku ketika Sayyidina Ali balik melihatkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan mengurus kerja rumah, dalam keadaan tapak tangan Fatimah radhiyallahu anha ada bekas-bekas macam kasar sikit tangan kerana uli tepung, uli gandum untuk buat roti. Masya-Allah. Sekarang ibu-ibu dah tak buat macam tu dah. Periuk noza macam-macam jenis ada saya dengar. Walaupun saya tak pandai masak, tapi kita dengar-dengarlah orang cerita kan. Ada periuk yang mana nak buat mi campak-campak dah boleh keluar mi. Nak buat roti campak-campak boleh keluar roti. Kalau macam ni punya periuk ada kat rumah, kalau masih lagi makan kat luar tak tahulah. Kan macam ni punya canggih, masya-Allah. Fatimah radhiyallahu anha buat sendiri. Angkat baldi daripada pergi ke rumah untuk basuh baju. Sampai tangan berbekas. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nak jumpa Nabi, Sayyidina Ali segan. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta Fatimah radhiyallahu anha pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Fatimah radhiyallahu anha merupakan anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau datang kepada ayahnya. Maka Sayyidatina Fatimah datang kepada ayahnya. Akan tetapi tidak berjumpa dengannya, tak berjumpa dengan baginda. Maka Nabi pun mendatangi Fatimah. Bila Nabi balik, Nabi dapat tahu Fatimah datang tadi, maka Nabi mendatangi Fatimah. Baik. Dalam riwayat yang lain, sebab tu dalam kitab Filat Zikir bahas pasal tasbih Fatimah ni 60 helai. Dia ada banyak riwayat. Kisah yang tentang tasbih Fatimah ni 60 helai bahas. Ada riwayat yang lain, Fatimah radhiyallahu anha sampai dekat Nabi patah balik. Kenapa? Kerana segan. Sifat mereka ni hayak, malu pada tempat yang betul ni sangat tinggi. Walaupun Nabi ialah ayah dia, dan Nabi adalah, dan Fatimah adalah anak kesayangan Nabi, tapi sifat hayaknya, sifat malunya sangat tinggi. Walaupun kepada ayahnya, segan nak cakap. Nak minta hamba ni segan nak cakap. Walhal adalah perkara yang ketika itu dururi, sangat penting, sangat perlu. Kerana Fatimah radhiyallahu anha kena angkat air, kena gilis kena guling tepung, kena buat roti. Jadi ada banyak riwayat. Ni antara satu riwayat lah. Baik. Maka Nabi pun mendatangi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha seraya berkata, apakah kalian berdua ingin aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari yang kalian inginkan? Kerana baginda tahu yang tujuan Fatimah radhiyallahu anha datang atas tujuan untuk minta hamba. Jika kalian berdua akan berbaring di tempat tidur kalian, maka bertasbihlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar, bertakbirlah 34 kali. Maka jumlah keseluruhannya adalah 100 kali pada lisan dan 1000 pada amal timbangan. Hadis dari Imam Abu Ya'la. Dan dalam riwayat lain Nabi bersabda, maka sungguh zikir tersebut lebih baik untuk kalian berdua daripada pembantu ini hamba. Baik. Dalam Filat Zikir dibahaskan tentang tasbih Fatimah ni ada banyak riwayat. Antara riwayat yang disebutkan tentang tasbih Fatimah ini ialah baginda Nabi mengatakan bahawa tasbih Fatimah ini perlu dibaca setiap kali lepas sembahyang dan sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34 tu setiap kali lepas sembahyang dan sebelum tidur. Maksudnya satu hari 6 kali. Apa kelebihan dia? Allah akan beri kekuatan bila bangun tidur
dua orang hamba. Untuk orang yang baca tasbih Fatimah ni, Allah beri dia kekuatan bangun tidur, dua orang hamba punya kekuatan. Kira tak payah minum tongkat Ali. Ini lagi power daripada tongkat Ali. Lagi power daripada ginseng. Ni amal zikir ni. Zikir memang kita baca selama ni, cuma kita mungkin tak tahu fadilat. Fadilat dia kata ulama, kenapa Nabi bagi tahu kalau kamu baca ni, dia lagi mencukupi daripada apa yang kamu nak ini pembantu. Kenapa? Allah beri tenaga, kekuatan dua orang hamba. Dalam riwayat lain, riwayat Sayyidina Ali, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10 setiap kali lepas sembahyang fardu, dan sebelum tidur 33, 33, 34. Itu riwayat lain. Satu kumpulan orang miskin di kalangan muhajirin, orang Mekah, datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mendahului kami. Mereka sedekah, mereka salat, kami salat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka buat dakwah, kami buat dakwah. Mereka pergi jihad, kami pun jihad. Tetapi mereka sedekah, kami tak boleh sedekah. Kami tak ada harta. Mereka infakkan harta di jalan Allah, kami tak boleh sebab kami tak ada harta. Lebih kamu faham? Ya Rasulullah, berilah kami satu amal yang kalau kami buat, kami dapat menandingi mereka, menandingi amal mereka ni. Maka baginda menyatakan bahawa bacalah lepas solat, lebih kamu faham, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Ni hadis tasbih Fatimah juga dalam bab 60 lail bahas pasal tasbih Fatimah, salah satunya hadis ni. Maka lebih kamu faham, sesekali mereka tidak boleh menandingi kamu. Orang kaya tu walaupun dia sedekah banyak-banyak, tak boleh tandingi kamu, melainkan mereka buat macam amal yang kamu buat. Maka orang miskin semua kumpul pakat-pakat, jangan cerita kat orang, amal ni kita je buat. Kan ada setengah macam tu kan, ini specialnya ni, jangan ceritalah kat orang. Kita dah tak ada harta, nak sedekah macam orang kaya, nak infak, nak buat madrasah, nak buat masjid, nak bagi orang makan tiap-tiap hari. Ini amal Nabi kata kalau buat, maka sesekali mereka tak boleh tandingi kamu, melainkan mereka buat amal macam kamu. Cuba ayah bayang betapa besarnya amalan ni. Berapa ramai orang tinggal lepas sembahyang, doa pendek-pendek terus jalan. Sedangkan ini amal yang Nabi kata lebih kemampuan kepada orang miskin, kalau kamu buat sesekali. Orang kaya yang sedekahkan harta yang banyak tu tak boleh tandingi kamu. Bahkan amal ni kalau kita buat, Allah bagi kekuatan dua orang hamba. Dua orang hamba. Dan akhirnya apa yang berlaku? Amal ini telah sampai ke pengetahuan orang kaya. Mereka pun buat juga. Orang miskin kumpul lagi, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang kaya dah tahu amal ni. Jadi sekarang dia orang pun dah buat. Bagilah kami satu amal yang lain supaya kami dapat buat, dapat tandingi mereka dalam beramal. Nabi senyum, kata ulama al-Mafhum, dan dikatakan itulah takdir Allah Ta'ala, kehendak Allah untuk siapa-siapa beramal. Maksudnya kita tak boleh nak sekat orang untuk beramal. Kalau Allah dah bagi taufik untuk dia beramal, maka itulah yang Allah beri kepada dia. Jadi tuan-tuan nak beritahu pentingnya zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali ni. Dan kata ulama, zikir yang terbaik dengan tangan kita. Zikir dengan tasbih termasuklah zikir dengan tangan. Zikir dengan tangan, dengan jari kita, ataupun dengan tasbih kita pun boleh. Dan tasbih yang terbaik sekali pada benda-benda yang hidup, kalau Abu Hurairah, zikir pakai biji kurma. Jadi biji kurma ayah makan bulan Ramadan nanti jangan buang, simpan. Cuba ayah gendong kejap. Daripada kecil kita makan kurma, berapa ribu biji dah kita makan? Beribu dah saya rasa. Di Mekah, ulama-ulama biji kurma tu disimpan. Saya pergi rumah satu orang Syekh Mahmud Al-Maki, satu orang ulama besar, anak murid Syekh Yasin Padang, Musnid Dunia. Musnid Dunia ni pemegang sanad dunia.
kita pergi rumah dia, baru lagi lah, saya rasa dalam sebulan lebih ataupun dekat 2 bulan lepas, baru lagi pergi rumah dia. Dia orang kata nak pergi rumah dia kena pergi malam Jumaat. Malam lain dia sibuk. Malam Jumaat dia akan buka pintu rumah dia, ajak orang sama-sama duduk kelas Sahih Bukhari dia. Dia buka kelas Sahih Bukhari. Lepas mengajar Sahih Bukhari, lepas Isyak dia akan hidupkan amalan malam Jumaat lah. Macam kita Yasin semua ni, dia tak Yasin lah. Dia 30 juzuk, seorang sejuzuk. Kena juzuk 1 okey lah, lancar. Kena juzuk 16, orang lain dah habis, kita baru 2 helai. Sejuzuk 10 helai. Dia tak Yasin. Malam Jumaat, tiap-tiap malam Jumaat 30 juzuk. Siapa ada nak kirim arwah ke apa, letak dia akan baca nama. Arwah tok kita ke siapa, 1. Lepas tu baca pula siapa-siapa yang sakit, 1. Tulis lah siapa-siapa kan. Al-Fatihah 30 juzuk. Okey, ingat kan selesai dah. Sebab dia orang cakap ada makan. Kita kan lepas Yasin makan, ni lepas 30 juzuk mesti makan kena berat lagi sikit. Yasin pun kurang-kurang nasi lemak ayam. Kalau bihun orang baca sikit je. Kalau nasi lemak ayam panjang sikit orang baca doa. Ni 30 juzuk. Habis dia baca dengan penuh sangka baik, ini mesti hidang makan. Dia bentang satu saprah panjang. Alhamdulillah makan ni. Masa tu tuan-tuan tahu dah pukul apa? 11.30 dah. Kita tengok jam 11.30 dah ni, tak makan malam lagi. Boleh tahan amal malam Jumaat dia. Bentang saprah. Ingatkan nak hidang makan, dia tuang biji kurma. Biji kurma yang saya cakap tadi tu, dia tuang. Jadi penuh biji kurma ni. Biji kurma tu tak banyak, ada lebih kurang 10,000 biji. Jadi dia pun kata, okey, baik, ambil sikit seorang, habiskan selawat tafrijiyah. Pukul 1 orang makan. Ni tuan-tuan, ni amal dia orang tiap-tiap malam Jumaat. Malam lain jangan tanya lah. Malam Jumaat ni dia buka pintu bagi orang sama-sama dapat beramal. Malam lain dia nak buat amal sendiri-sendiri, dia tak nak ajak orang. Malam Jumaat dia buka pintu, nak beritahu tu. Zikir pakai biji kurma ni amalan Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW. Jadi biji kurma tahun ni bulan Ramadan, lepas makan basuh-basuh simpan. Simpan 34 biji. Lepas mayang masuklah uncang. Kata dalam ayat tu sahabat cerita, Abu Hurairah punya hamba ada uncang tasbih dia letak dalam tu. Jadi uncang tasbih dia tu dia letak dekat dalam tasbih tu, dia letak dekat dalam biji kurma tu, letak dalam uncang tu. Abu Hurairah bawa lah. Dan zikir satu. Tu kalau nak ikut Abu Hurairah pakai biji kurma tu, masya-Allah. Jadi ayah ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah, penting untuk kita jaga zikir kita. Kerana ini bekal kita di akhirat. Dan orang yang berzikir, dalam hadis sebut, dia hidup di sisi Allah. Orang yang tak berzikir, dia mati di sisi Allah. Sebab itu Sayyidina Khalid Al-Walid ketika nak berdepan dengan 60,000 tentera Ghassan, tentera Kristian Arab, kata Abu Ubaidah Al-Jarrah yang menjadi ketua ketika itu, siapa sedia lawan? Kata Khalid Al-Walid, saya sedia. Kata Abu Ubaidah lebih mafhum dalam kitab Tarikh Dimash, dalam kitab Futuhus Syam, kitab sirah, pembukaan kota Syam. Kata Khalid Al-Walid, saya pergi seorang je. Yang tunggu ni 60,000. Abu Ubaidah kata, wahai Khalid, baik engkau sedia. Berapa orang nak bawa? Saya pergi seorang. Kenapa nak pergi seorang? Kata Khalid Al-Walid, saya ni Khalid, saya takkan buat keputusan melainkan ada hadis. Jangan main-main tuan. Bukan cakap kosong, ada hadis. Apa hadis dia? Kata apa dah? Baginda Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingati Allah dengan orang tak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Saya orang Islam, saya berzikir, saya hidup. Mereka Kristian, mereka tak zikir, mereka mati. Jadi seorang lawan 60,000 orang mati. Mana takut, dia kata. Ni Khalid tuan. Kata pada, betul Khalid, tapi janganlah macam tu. Kata Khalid, saya Khalid, Nabi beritahu dalam hadis bermafhum, saya ini pedang Allah, Saifullah, dan pedang Allah takkan mati di medan perang. Jadi kalau saya pergi, saya tak mati insya-Allah. Baik, kata Abu Dah, saya tak pernah menyanggah hadis Nabi, saya percaya hadis Nabi. Cuma saya nak awak tambah lagi, tambah 30. Kata Khalid, 30 ni pun tak perlu sebenarnya. Tapi kata Abu Dah,
30 tak cukup, bila kata tambah lagi biar 60. Maka Khalid kata, baik, 60 tu saya yang pilih berdasarkan hadis Nabi. Maka dia pilih daripada 40,000 sahabat yang kat medan perang tu 60 orang. Saya pilih kamu. Tahu tak kenapa saya pilih kamu? Tak tahu. Kerana Nabi kata kamu sekian-sekian. Saya pilih kamu. Kenapa pilih kamu? Kerana Nabi kata kamu sekian-sekian. Berdasarkan hadis Nabi tentang orang tu, 60 orang. Lawan 60,000. Menang. Kalah. 60,000 tu kalah. 60 orang tu menang. Sebab itu dalam kisah ni tajuk dia Situn, 60. Kisah ni menceritakan tentang Khalid dan bahas tentang zikir tadi. Orang yang zikir hidup di sisi Allah, orang yang tak berzikir mati di sisi Allah. Sebab itu penting zikir. Baik, seterusnya mengenai tentang doa-doa Nabi SAW. Ada banyak doa-doa Nabi yang ditulis dalam kitab ni. Dan termasuklah salah satunya adalah doa yang kita baca sebelum tidur, iaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, antaranya. Jadi kalau tak dapat hafal doa yang panjang, bacalah doa yang pendek pun tak apa. 29 muka surat 40. Membaca akhir daripada suratul Baqarah. Ini penting tuan-tuan. Membaca akhir surah Baqarah sebelum tidur. Sebab tu orang yang amal wirid ma'thurat ni dia beruntung. Orang yang amal wirid ma'thurat ni dia dah merangkumi semua dalam tu. Imam Syekh Hasan Al-Banna ni dia susun semua dah. Sebab itu kalau tuan-tuan orang yang amal ma'thurat, ratibul hadad, ratibul atas, manzil, ini semua yang beruntung. Sebab apa? Ulama-ulama yang menyusun aurat ataupun wirid ni, dia dah susun semua sekali. Dan dengan hadis-hadis Nabi. Bukan saya saja susun tu, ada hadis-hadis Nabi di sana. Masya Allah. Baik. Apa sabda Nabi SAW? Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Baqarah pada malam hari, ini sebelum tidur kata ulama, maka hal tersebut akan mencukupinya, yakni dari gangguan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka syaitan tidak akan mengganggu orang yang mana sebelum tidurnya membaca ayat akhir dalam surah Baqarah. Ayat apa tuan-tuan? Daripada amanar rasul sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kita baca tu lah. Ada setengah orang kalau tebuk tengah ayat tu dia tak apa ingat. Kalau ada lillahi ma fis sama, saya ingat ustaz. Baca lillahi ma fis sama, tak ada masalah, boleh je. Jadi kita baca sebelum tidur. Kalau tak dapat, kadang setengah orang dia tebuk tengah-tengah tu amanah rasul tu dia tak apa ingat. Dia kena baca daripada kepala ayat. Bacalah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Macam kita buat tahlil, wa in tubdu ma fi anfusikum, sebelum tidur. Mudah aja, masya-Allah. Maka Allah pelihara daripada gangguan syaitan. Maka barulah kita tak mimpi benda yang bukan-bukan. Dan ini salah satu jalan daripada jalan untuk mudah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana tak diganggu syaitan dan membuka peluang untuk mudah kita mimpi jumpa baginda. Baik. Sebahagian ulama lain dalam membahaskan tentang hadis ini, khususnya dalam kitab Syarah Mishkatul Masabih, Mirqatul Mafatih, satu kitab namanya Mirqatul Mafatih, syarah bagi kitab Mishkatul Masabih, menerangkan tentang siapa yang baca ayat akhir dalam suratul Baqarah ini sebelum tidur, maka mencukupinya. Dalam hadis Bukhari membawa maksud cukup sebagai ganti qiyamul lail seandainya dia tak bangun. Bukan sengaja tak nak bangun, tapi dah kunci jam lah, dah usaha nak bangun, dah niat nak bangun. Dia baca dah Baqarah, surah ayat akhir Baqarah ni, kemudian dia tidur. Malam tu tak bangun, dapat pahala qiyamul lail, beribadah sepanjang malam. Ini amalan yang sangat besar. Baik. Seterusnya 30, membaca suratul Isra dan surah Az-Zumar. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tidur kecuali setelah membaca Bani Israel, yakni suratul Isra, dan juga surah Az-Zumar. Cuma pandangan ini bukan pandangan yang masyhur, pandangan sebagian ulama. Maksudnya hadis ini tak kuat. Hadis yang kuat
membahaskan tentang bacaan surah yang tak pernah Nabi tinggal sebelum tidur. 31 adalah surah Tabarakalladzi dan juga surah As-Sajdah. Jadi kata ulama, antara amalan malam baginda ni, selain daripada Al-Mu'sajadah, juga baginda membaca suratul Waqi'ah. Banyak orang Melayu kita baca Waqi'ah ni pagi. Ulama sebut pagi ni baca Yasin. Allah akan mudahkan urusan sepanjang hari. Waqi'ah ni baca malam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia yang riwayatkan hadis tentang baca Waqi'ah malam. Jadi Abdullah bin Mas'ud, bila dia dengar Nabi ajar dia terus amalkan. Dan Abdullah bin Mas'ud, dia pernah berkhidmat dengan kerajaan Madinah, dan dia tak pernah ambil duit gaji sikit pun. Namun khalifah tak pernah mengambil kesempatan daripada sifat dia tu. Bahkan gaji dia khalifah simpan. Sampailah pada waktu Abdullah bin Mas'ud dah nazak nak meninggal, akhir-akhir usia dia. Maka khalifah dah berganti dah, tapi khalifah seterusnya masih lagi menyimpan wang Abdullah bin Mas'ud, maksudnya gaji dia yang dia tak ambil. Wakil kerajaan datang, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, saya wakil kerajaan datang untuk pulangkan balik gaji kamu sepanjang kamu berkhidmat dulu, yang kamu tak ambil gaji. Khalifah takut kena tanya ke akhirat. Sekarang kamu ambil lah sebelum kamu meninggal." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Masa saya hidup pun saya tak ambil, takkan dah nak mati saya nak ambil? Saya buat kerja kerana Allah. Saya tak nak gaji." Kata wakil kerajaan, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu tak nak ambil, tak apalah, kamu bagi anak perempuan kamu." Kerana Abdullah bin Mas'ud ada anak perempuan ramai. "Bagi anak perempuan kamu." Kata wakil tadi, supaya kalau kamu meninggal dunia, anak kamu tak miskin, tak apa-apa, ada harta kamu tinggalkan. Abdullah bin Mas'ud dengar je perkataan tu, supaya anak perempuan kamu tak miskin, tak apa-apa. Ini menjadi pantang Abdullah bin Mas'ud. Dah nak nazak ni, jadi macam tak apa nak nazak, jadi sihat sekejap. Dia kata, "Sesungguhnya aku telah mendengar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih confirm, orang yang membaca surah Waqi'ah tiap-tiap malam, kemiskinan tidak akan datang dalam kehidupan dia, kepapaan tak akan datang." Lebih confirm, kemiskinan dan kepapaan tidak akan menjamah walaupun tapak kaki orang yang baca Waqi'ah tiap malam. "Setelah Nabi ajarku, aku telah perintahkan seluruh keluarga aku, anak-anak perempuan aku, baca tiap-tiap malam. Dan sehingga ke malam ini, waktu aku tengah sakit ni pun mereka tak pernah tinggal baca Waqi'ah. Dan aku nak beritahu kamu, seandainya aku mati malam ni, anak perempuan aku takkan miskin, takkan apa-apa. Kerana Nabi janji, orang yang baca Waqi'ah takkan miskin, takkan apa-apa." Ni tuan-tuan, Abdullah bin Mas'ud, dia pegang dengan janji Nabi SAW. Memang anak-anak perempuan dia tak ada miskin, tak ada apa-apa. Berapa ramai hari ni orang yang tak ada kerja lepas PKP. "Ustaz, tak ada job Ustaz. Tender tak dapat Ustaz. Sekarang susah lah Ustaz." Tapi berapa ramai yang dalam kalangan yang susah tu baca Waqi'ah? Nabi dah bagi ubat 1400 tahun dulu. Siapa baca Waqi'ah, Allah angkat kesempitan hidup dia. Berapa ramai yang amal? Bahkan lebih menyedihkan, orang yang ada duit pun rasa hidup dia sempit. Sebab apa? Tak baca Waqi'ah. Maka sebab itu ayah ibu, kita niat, selain kita baca Al-Mu', baca Sajadah, bacalah Waqi'ah. Kalau dapat hafal lagi baik, Masya Allah. Latih anak kita hafal surah-surah amalan. Anak-anak kita ni Masya Allah, mereka ni otak dia bijak. Anak-anak kita ni otak dia bijak. Apa yang kita putarkan dekat radio kereta tu dia ingat. Satu orang kawan saya mengajar di Pening. Dia mengajar di Pening, dia cikgu sekolah rendah. Dia hafiz Quran lah, sama-sama kami di Darul Quran. Jadi masa tengah free, rehat, dia nampak budak-budak main kejar-kejar. Ada seorang budak ni, dia main rebut-rebut kursi dengan kawan-kawan, tapi kawan saya tengah ngulang Quran. Bila kawan saya berhenti, dia sambung kat belakang. Kawan saya kata, budak ni biar betul. Kawan saya baca lagi. Tapi surah amalan lah, surah Waqi'ah.
Tengok dia sambung dekat belakang, mulut dia bergerak. Kawan saya panggil, "Ustaz nak tanya, awak hafal Quran ke?" Budak darjah 2. Kata, "Tak Ustaz, tak hafal." Tak hafal macam mana Ustaz baca awak boleh sambung? Dia kata, "Ustaz, saya tak hafal, tapi bapak saya, dia tak hantar saya pergi sekolah. Dia bayar van sekolah ambil. Jadi van sekolah daripada saya umur 6 tahun, daripada prasekolah dia dah ambil. Jadi daripada umur saya 6 tahun, dia ambil saya kat sekolah, dia ambil saya kat rumah, dia ambil kawan-kawan, dan dalam van tu dia buka surah amalan, 10 surah amalan. Waqiah, Sajadah, Insan, Yasin, semua ni lah 10 surah amalan ni. Dan saya dengar tu dengan kawan-kawan tiap-tiap pagi, dan kami satu van semua hafal. Tonton bayang, brother ni yang bawa van ni, dia bukan hafiz Quran, dia bukan ustaz pun, orang tak jemput dia macam Isra Mi'raj ke Maulid Nabi ke, tak jemput. Tapi dia ada fikir dakwah. Dia fikir macam mana dengan kebolehan yang aku ada ni, bawa kereta ni untuk bagi manfaat pada umat, supaya umat dapat manfaat. Ni fikir. Walaupun dia bukan ustaz, tapi ada fikir untuk bangunkan agama. CD bawa RM1, kalau dubbing sendiri bawa RM1. Kalau beli kat loyak lagi murah CD dia. Bayangkan, dia ada fikir macam ni. Satu van dia, anak-anak dia hafal 10 surah. Anak-anak, bukan anak dia, anak orang. Bayangkan kalau kita buat ke anak kita. Kita buka kan, kalau dah hafal surah amalan, kita mungkin boleh download Baqarah sampai 10 ayat, ulang. InsyaAllah dia ingat. Bukti dia, radio Sina, kalau kita putar-putar, kalau tiba-tiba tak ada line, anak kita boleh sambung iklan tu. Sebab apa? Hari-hari dengar. Maka sebab itu kita ambillah manfaat untuk latih anak kita. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan menyambung lagi pengajian kitab kita, Kitabul Adab, dalam membahaskan tentang adab tidur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nombor yang ke-32. Semoga Allah terima kita semua. Mudah-mudahan kita dapat berpersiapan untuk bertemu dengan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Kita niatlah untuk kali ini khatam Quran lebih banyak daripada tahun sebelumnya, zikir kita lebih banyak daripada sebelumnya, kita punya tarawih kita lebih berkualiti daripada sebelumnya, bangun malam kita lebih awal daripada sebelumnya, kita jamu buka puasa lebih banyak daripada sebelumnya, dan juga diri kita kan, kita punya keikhlasan kita perlu kita jaga. Moga Allah terima kita semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Semoga terbaik semua.